Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Abdul Razak. Zul Razak, hari ini saya ada 3 sesi. Sesi 1 jam saya solo. InsyaAllah lepas ni kita akan bersama dengan Azni. Kita akan lihat kepada pasaran semasa. Dan sebelah malam nanti saya dengan Siti Wani untuk Pick of the Week. Jadi topik kita pada malam nanti kita akan bincangkan mengenai FOMC. Jadi pada malam nantilah. Jadi untuk 1 jam ni kita akan bincangkan dan kita mulakan balik sesi 1 kepada pembentukan minda pedagang atas talian, di mana di sinilah segalanya bermula. Jadi kalau orang tanya, bang, saya nak belajar trade, mula dari sini, bukannya belajar download MT4, MT5 lepas tu tarik line kiri kanan, bukan. Mula dia dari sini sebabnya sebahagian besar, majoriti pedagang dia start sama seperti saya. Bermula berdagang, kita ingat dia cuma market. Dan makin lama anda dalam bidang ni, sebenarnya ia bukan market. Ia adalah anda berperang dengan diri anda. Sebabnya ada teknik tak pakai pun kan. Bila depan cat, lain jadinya. Itu cerita biasa. Jadi topik kita pembentukan minda pedagang atas talian. Sebelum kita mula, saya bacakan penafian dahulu. Risiko pelaburan dagangan, salam siang Selby. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Salam wassalam, Matilah. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja. Seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sudah lebih daripada 20 tahun. Satu yang saya nak kongsikan kepada semua, lagi lama anda dalam bidang ni, lagi banyak yang anda tahu pasal market, lagi kita ingat kita boleh trade. Trading tu sebenarnya mudah. Dia cuma kita nak ikut teknik, kita jaga duit. Sama macam berniaga. Berniaga tu mudah. Anda cari satu kedai, anda buka kedai, jual barang. Jual beli barang. Itu trading lah. Trading tu proses jual beli. Faham? Setakat cerita proses jual beli, semua orang boleh cerita. Betul lah, Tira? Kalau setakat cerita buka kedai, tutup kedai, semua orang boleh buat. Tapi berniaga, tak semua orang boleh buat. Di situlah kenapa anda kena lihat trading. Trading tu proses jual beli. Sama seperti berniaga tadi Jadi anda kena lihat kepada trading, sebabnya the moment anda berniaga, the moment anda trade, benda pertama yang anda kena ingat, anda sedang mengambil risiko. Itu dia. Jadi apa sebenarnya tugas seorang trader? Atira, Sunbi, apa dan rakan-rakan yang lain kalau boleh jawab, apa tugas seorang trader? Anda fikir kan? Kita masuk kepada slide seterusnya. Fahamkan, sebagai seorang pedagang retail, kebanyakan kita, dia bukannya saya nampak ada orang yang definekan retail kepada anda depo berapa besar, anda punya modal berapa besar. Tak. Even kepada Stanley Druckenmiller. Stanley Druckenmiller tu dulu dia dengan George Soros. Sama-sama hampir jatuh, hampir bankruptkan Bank of England. Ni pada tahun berapa dahulu dan dia sekarang ni adalah retail trader. Dia bukan institution. Wassalam, Kristianto. Okey, apa beza dia? Dulu dia manage duit orang, dia manage dan lepas tu sekarang ni dia office kat rumah saja, manage duit dia sendiri. Dia kalau ikut pengertian saya, dia bukan institution trader. Dia adalah pedagang runcit. Trade duit sendiri, fund sendiri, sendirilah.
Ya, dia bukannya kepada modal. Berapa besar modal anda. Dianggarkan dia pernah menguruskan sebanyak 30 bilion pada satu masa. Simple answer tapi susah buat dan ambil masa. Yes, exactly. Seorang trader, pengertian seorang trader tu adalah seorang yang anda punya tugas utama. Wassalam, Kimi. Tugas utama seorang trader. Ni beza kita. Dua-dua ni trader. Dua-dua ni trader. Kedua-duanya trader. Kedua-duanya trader. Kita ada perkataan pedagang. Trader kat situ. Institution trader dan pedagang runcit. Beza dua ni kalau ikut saya punya definisi, bukan kepada berapa banyak fund. Ya? Bukan kepada license. Beza dia adalah di sini anda bekerja. Di sini pula anda melabur. Itu beza dia. Okey? Kalau kita cerita ni, kedua-dua pihak ni ada teknik. Oh, ni institution trading punya teknik. Tak. Sama je. Ada orang ingat, oh, bank punya teknik. Ini JP Morgan punya teknik. Tak ada. JP Morgan tak ambil semua tu trader 3711. Kan? Kena sideways market. Pengsan. JP Morgan pun boleh tutup. JP Morgan tu bank terbesar dekat US. Ni teknik Maybank. Kenapa tak cari teknik Maybank kan? Maybank tu bank terbesar kat Malaysia. Teknik public bank, bank rakyat. Tak ada. Teknik dia sama. Kalau kita cerita pasal pengurusan risiko, basically sama. Faham? Kalau kita cerita risk management, pengurusan risiko, basically sama. Apa beza dua ni? Beza dia adalah kepada pengertian dia. Sebab bila anda bekerja, ada pihak yang memerhatikan anda. Ada orang atasan yang melihat kepada prestasi, yang akan melihat kepada KPI anda. Faham? Ya, itu beza dia. Bila anda bekerja, ada report dan lain-lain yang anda kena jaga. Soalan saya, adakah sebelah sini kita tak perlu ada KPI yang kita kena jaga? Ada kan? Tetapi kita report kepada siapa? Kita tak ada orang atasan. Anda cuma report kepada diri anda. You are your own boss. Faham? Duit anda, trade sendiri, buat sendiri, jatuh bangun sendiri. Ini yang sebelah sini. Yang sebelah sini ada orang atasan dia. Yang dia kena report. Sama ada kepada pelabur, kalau even kepada macam George Soros dan sebagainya. Dia ada pelabur yang dia kena ada target-target dia orang. Soalan saya, yang sebelah kanan ni, pedagang runcit ni tak ada target ke? Ada kan? Tapi berapa ramai yang letakkan benda yang jelas dalam objektif? Sebab objektif kedua-dua pihak ada kan? Objektif kita nak buat duit. BCA ya. Tahu? Objektif. Objektif kedua-dua ada kan? Objektif yang sebelah sini, yang bekerja ni ditentukan oleh orang atasan. Yang sebelah sini, objektif dia ditentukan oleh diri kita. Risiko yang berapa diambil ditentukan oleh diri kita. Yang risiko yang sebelah sini ditentukan oleh orang atasan ataupun pelabur. Whoever parties yang dia report. Manakala teknik adalah something yang lebih kurang bebas. Sebab kalau kan dia tak ada teknik bank, teknik tak ada. Don't worry about those things. Itu cuma nak bagi nama cantik je. Saya nak bagi nama 3711 teknik apa? Kimi fikir apa nak bagi.
Bagi teknik lampu lip lap lah kot. Tak komersial langsung nama dia. Atirah pun kena tukar nama kan. Dekat TikTok nama dia Atirah 3711. Dah kena tukar balik. Atirah lampu lip lap jadinya. Kan? Pengsan kita Atirah. Hari raya baru nampak. Hari tak raya tak lip lap jadinya. Ah. Boleh? Jadi apa beza dia? Tak ada beza pun. Yang beza dia kita report kepada siapa? Teknik 7 petala langit. Teknik 7 level syurga lah. Bagus sikit. Tinggi sikit. Faham? Di sinilah kenapa bila kita memulakan career kita sebagai seorang trader retail, perniagaan anda sebagai retail, anda tak dapat kata saya cuba-cuba. Jangan cuba-cuba dengan duit. Sebab cuba-cuba tu bukan trading, bukan berniaga. Nak cuba-cuba dekat demo. Cuba dulu dengan $100. Benda biasa yang kita selalu sangat dengar. Tak apa, saya depo kecil je bang. Depo kecil jangan ikut sesi saya. Faham? Bukan saya cari orang depo besar je. Bukan betul. Maksud saya, dia depo 100, tunggu duit hancur balik, cari duit balik, depo lagi. Kalau itu cara anda trade dan anda nak kekal dengan cara tu, jangan ikut sesi saya. Buang masa anda, buang masa saya. Sebab ini adalah satu yang long term. Dia bukan sekali hentak, kaya dah habis. Jangan. Itu nasib. Saya tak nak bersubahat dengan orang berjudi. Simple. Ia merupakan satu proses yang mengambil masa. Kebanyakan kita fokus kepada yang di sebelah sini. Kebanyakan kita. Saya pun buat kesilapan yang serupa. Di mana kita ingat proses dalam trading membentuk kita sebagai seorang pedagang, cuma belajar pelbagai teknik, kita tekan, ikut dia sampailah jadi duit. Sampailah jadi duit, hilang balik. Dan tak cari sistem lain, cari teknik lain. Turun naik, banyaknya turun daripada naik. Familiar tak? Ceritalah MM. Sini cerita MM. Depo 1000 buka 0.1. Di sini buka 0.1 lot. Buka 0.11. Buka 0.1.11. Biasa dengar? Biasa, Kimi. You will find more and more macam ni. Sebabnya orang bukan trading. Ramai ingat, terutamanya forex. Minta maaf. Terutamanya forex. Sebab ramai kita nak kata dia trade bukan trading. Dia berjudi. Sebab tengok ciri-ciri dia. Forex. Depo kecil. Pergerakan kecil boleh datang. Pergerakan kecil dalam pip tu 0 point something sen tau. Faham? Pergerakan kecil 100 pip kecil tu. 1 sen. Mendatangkan untung yang besar. Kenapa? Leverage. Itu semua ciri-ciri judi yang menarik orang untuk berjudi. Faham tak? Saya tak kata halal haram. Saya bercerita pasal ciri-ciri yang menarik orang untuk berjudi. Nampak? Start trading dengan $5. $5 depo ataupun lagi best, bonus dia pakai bonus kan. Semua tu menarik orang untuk cuba-cuba, hentak-hentak, dan ini semua adalah satu yang tak sihat kepada industri. Jangka panjangnya lagi ramai, lagi sekarang ni lagi leverage lagi besar, instrumen lagi banyak, tekankan kepada short term trading, ditekankan so orang nak fast in fast out, market 24 jam. Nampak? Semua ni tarikan untuk orang bukan trading.
Dia nak masuk sekejap, kaya keluar. Dan ramai orang memang masuk, dia bukan trading. Dia cari nak enter mana. Dia ikut pergi mana-mana sesi TikTok ke, sesi live macam ni ke, dia nak cari signal. Sebab apa? Kalau gagal, bukan salah dia. Salah orang yang bagi signal. Nampak? Kan? Rugi duit aku ikut dia tu. Habis duit aku. Dia nak cuba dengan sekali, dia layer. Sekali pergi, wah, power. Itu realiti dia. Masalahnya, itu realiti dia. Jadi saya nak anda mula berfikir jauh sikit. Saya tak kata jangan scalp. Saya tak kata jangan trade news. Itu semua sebahagian daripada trading. Tapi kena ada teknik dia dan kena dilihat sebagai satu pelaburan. Saya tak katakan jangan buat jangan buat untuk part time. In fact, kalau anda bekerja jangan berhenti kerja. Duit saya dah boleh trade ni bang. Setakat 1,000, 2,000 sebulan lebih daripada gaji saya pun boleh senang-senang nak dapat. Jangan berhenti kerja. Saya tak katakan jangan ambil kemudahan yang diberi oleh broker. Tapi kalau anda nak ambil kemudahan, fikirkan macam mana kaedah yang sesuai untuk pakai dia. Penggunaan leverage yang sesuai. Penggunaan kaedah untuk menggunakan leverage. Kaedah penggunaan bonus yang sesuai. Even kepada broker, ada term and condition dia. Boleh? So, kemudian kita fokus di sebelah sini. Dan bila kita buat yang di sini, apa yang ramai kita fikir, oh, saya cuma melihat saya depo 1,000 kan. 1,000 boleh dapat berapa? Kau ingat ni bekerja ke? Kan? Berniaga, yes. Memang betul. Kita nak tahu berapa pulangan dia, berapa yield, berapa income, berapa untung daripada duit certain modal yang kita keluarkan. Betul, betul. Tak salah. Tak salah. Siapa yang tak nak kan? Masalahnya, kebanyakan soalan yang macam ni, dia bertanya, dia tak faham konsep. Sebab itu berniaga tak sama dengan bekerja. Tak sama. Berniaga ada turun, ada naiknya. Even tak payah cerita trading lah. Anda ambil franchise system. Tahu? Sistem franchise. Dia ada SOP. Ayam diambil dari tempat sama. Tepung diambil tempat sama. Latihan kepada staff diambil tempat sama. Dia pergi hantar ke tempat sama. Baju yang sama. Color chart yang sama. Semua sama. Tapi tak semua franchisee ataupun orang yang ambil franchise tu berjaya. Dan kebanyakan bukannya pasal bukan pasal lokasi pun. Sebab kalau franchisor tu nak jual franchise, dia akan tanya lokasi kat mana. Dia akan study tempat tu okey ke tak, sebab nama dia yang akan dibawa kan. Dia nampak viable, boleh bawa, okey, buka. Dia akan nasihatkan kepada pembeli tadi kan. Jadi semua tu ada SOP dia. Tetapi tak semua orang yang beli franchise boleh berjaya. Apa masalah lazimnya? Management. Betul tak apa saya kata? Siapa pernah kerja dekat franchise? Siapa pernah kerja kat franchise? Dia bukannya kalah tewas disebabkan lokasi, of course penting. Tetapi kebanyakan masa bukan lokasi masalahnya. Sebab lokasi kita tentukan sebelum kita buka kan. Kita dah buat viable study semua kan. Betul. Tapi kesilapan dia menyebabkan satu-satu outlet, kita panggil outlet lah, gagal. Bukannya sebab tempat dia. Kegagalan lazimnya disebabkan oleh... Saya tinggal dekat sebelah dengan Evolve Mall. Sebelah dengan Evolve Mall. Siapa yang tahu Evolve Mall dekat Petaling Jaya ni, mall berkenaan tak ada orang. Tak ada orang. Tak ada. Kedai-kedai kat situ hidup segan mati tak mau. Saya tinggal area ni, sebelah je, jalan kaki. Dari rumah saya turun lift,
Jalan tak sampai 5 minit, saya sampai Evolve Mall. Saya sampai Evolve Mall. Okay? Di situ kita ada satu Evolve Mall tu tak ada orang. Adalah kalau duduk kat situ nak kira kalau nak kira 1,000 orang satu hari tu payah. Kalau ada pun orang lalu sebab ada LRT station dekat situ. Marketing kurang situ. Yes, itu management. Tetapi kat situ kita ada satu outlet Texas Chicken. Situ ada Texas Chicken. Dari saya pindah ke sini tahun 2018 sampai sekarang, Texas Chicken kat situ hidup lagi. COVID-19 ke tak COVID-19 ke, dia hidup lagi. Kenapa? Kat situ tak ada orang. Tengok kat situ tak ada orang, tapi dia hidup. Texas Chicken kat situ hidup. Kenapa? Management dia. Kebersihan dia jaga. Kan? Dan dia ada satu franchise name yang kuat kepada Texas Chicken. Dia hidup kat situ. Dia yang hidup. Lain-lain, Guardian lah. Guardian. Of course, kepada Jaya Grocer. Tu yang biasa lah. Tapi kedai-kedai lain, turun naik. Kejap ada buka, sekejap lagi tahun depan, kedai lain dah buka kat situ. Apa beza dia? Beza dia, biarpun ni, mall dia macam suram, tak ada apa. Tetapi yang hidup ni, sebab nama, satu brand name, satu lagi adalah kekuatan management dia. Kekuatan pemilik dia. Situ tetap ada. Nampak? Biarpun dia dalam satu mall yang hidup segan mati tak mahu. Kan? Itulah benda-benda dia. Apa kena-mengena dengan kita ni? Sebagai trader. Nampak? Dia bukannya pasal sistem. Sebab sistem, biarpun sistem tu satu yang bagus, biarpun satu teknik tu satu yang bagus, anda menggunakan yang sama, tak semua orang boleh berjaya. Malahan, majoriti akan gagal. Betul, Sumi. Malahan, majoriti akan gagal. Kalau tanya saya, kalau saya ada 10 orang yang ikut saya, dan siang malam tengok pasal market, saya akan amat-amat gembira sekiranya 3 orang daripada 10 ni berjaya. Sebab itu adalah lebih kurang market punya average. 30% berjaya, saya cukup happy. 7 orang gagal, tak dapat nak buat apa. Kalau ada 100 orang, 30 saya cukup happy. Amat-amat happy. Even kalau 2 daripada 10, saya amat-amat happy. Kalau seorang je, saya tak happy. Faham? KPI saya rendah kepada yang ni. Sebab kita bercakap mengenai dealing dengan manusia. Sebab dia sama macam statistik perniagaan yang lain. Sama seperti statistik pelaburan yang lain. Tak ramai orang berjaya. Terutamanya when it comes to trading. Saya tak akan ceritakan benda bulan bintang. Buang masa anda, buang masa saya. Ada orang suka, saya nak dapat inspirasi. Abang pernah withdraw berapa besar? Waalaikumsalam ni. Itu cerita kartun. Cerita kartun. Kalau saya boleh kata saya pernah withdraw 100,000 kan. Tanya dulu depo berapa kan. Kalau 100,000, kalau depo 18 juta 100,000 berapa ribu ni saya pun lupa. Buang masa. Tak guna cerita macam tu. Apa yang saya banyak kongsikan adalah kegagalan. Apa yang jangan dibuat. Sebab saya dah buat dia. Bukannya lagi lama, trader tu lagi hebat. Buang cara berfikir tu. Lagi lama dia dalam bidang ni, lagi banyak kesilapan yang dia buat. Dan bila anda dengar orang tu banyak berkongsi kepada anda, cerita bulan bintang, lari laju-laju. Betul. Sebab tu saya tak layan Kimi. Saya block je. Buang masa. Buang masa. Sebab kita pun bersubahat membantu orang berjudi. Dosanya kepada kita.
Banyak saya akan kongsikan kepada anda benda yang jangan dibuat sebab saya dah pernah buat dia. Saya tahu dia tak berjaya. Saya tahu itu tak boleh dibuat sebab saya dah buat. Dan bukan hanya saya akan lihat kepada orang keliling saya yang buat yang sama dan gagal. The moment anda dengar orang duk kongsi kepada anda, oh withdraw sini, 100 jadi 1 juta, cerita-cerita yang luar bintang, luar planet, luar apa tu, lari laju-laju. Ya, itu bukannya orang trading. Itu orang marketing. Okey? Anda dengar cerita cantik-cantik je. Ya. Dia ni tak sakit perut ke dia makan dia? Faham? Tirah, jangan tersembur. Dia ni tak sakit perut, dia makan je. Tak keluar-keluar. Faham? Sabar, Mel. Mel tengah makan. Okey. Sebabnya, sama seperti saya tak suka cerita yang cantik-cantik. Saya suka cerita realiti. Ya. Kalau cerita cantik-cantik bukan sesi saya. Terutamanya dalam ni ya. Sebab kebanyakannya adalah di sini yang kita gagal. Kita gagal melihat kepada apa yang anda nak offer kepada market yang membolehkan anda nak buat duit dalam bidang ni. Ni cerita pasal nak ambil, teknik dah ada, apa semua dah ada, nak ambil dari market. Tapi anda tak fikir apa yang anda kena buat untuk ambil dari market. Wassalam, Azim. Cerita cantik-cantik, teknik ni masuk kat sini, confirm dia pergi naik. Dah baik kat sini, nanti kita sell balik kan. Tu teknik. Kat sini masuk layer kau buy dulu, kau sell lagi. Kau layer ambil kat sini, ambil lot. Sampai kat sini kita sell balik kan. Sini kita withdraw, insya-Allah kita kaya. Tu ujungnya. Dia yang kayanya cikgu ataupun cikgu tengah top up kan. Sebab price pergi atas ni. Bila dia turun kan, aku dah cakap hold je. Orang-orang yang ikut dia, duit tak ada, dia pula terima duit banyak. Bolehlah dia layer-layer dah turun. Aku dah bagi tahu kan. Setakat float 500 pip je boleh tahan. Goal dia pun kan. Goal dia buat macam tu kan. Kalau goal pun dah sebut pakai pip kan. Lari lawal. Saya cukup sakit dengar. Goal, mana ada goal kira pakai pip? Okay. So, it's all about here. Tak ramai suka dengar realiti. Saya pernah ceritakan Dr. Van Ketap kan? Kabarul? Dr. Van Tap kan? Dr. Van Tap Anda tahu tiap tahun kita ada dululah sekarang ni pun dah start balik. Kita tiap tahun ada Vegas punya trader show. Ini dianggap sebagai trader show terbesar dunia dekat Vegas. Okay? Dr. Van Ketap. Orang ramai datang. Nama-nama besar, John Bollinger, nama-nama besar lah dalam bidang ni, bercerita pasal teknik, bercerita pasal sistem dagangan. Okay? Dan orang dengar, semua tepuk kat situ, kita masuk kat sini, momentum kat sini, cerita 3711. Tak ada 3711. Cerita pasal market correlation, Elliott Wave. Cerita GAN, cerita pasal Wyckoff kan. Tapi bila Dr. Van Ketap bercakap, orang tak nak dengar. Yes. Last year. Tahun ni lah bulan 2. Orang tak nak dengar. Kenapa? Dr. Van Ketap ditekankan kepada psikologi. Dia tekankan kepada cerita apa? Psikologi. Dia tekankan kepada pembentukan minda seorang super trader. Bukan pasal teknik. Dia ceritakan pasal menyesuaikan teknik kepada market type ataupun mengetahui prestasi sistem melalui sistem quality number. Dia bercerita pasal benda-benda ni di mana all this memerlukan preparation yang banyak. Sistem quality number adalah anda test sistem dagangan anda kepada market tertentu. Ni adalah fast market type, normal market type, quiet market type. Jangan tak tahu. Saya ambil khusus dia.
Kalau anda nak, apa yang saya kongsikan kat anda ni adalah semua daripada Van Ketab dan Stanley Druckenmiller, kalau anda nak tahu. Ya, a little bit kepada um, apa nama buku dia? Tak ada seorang je. Tapi tak banyak poin dia yang saya ambil. Yang kepada market type ni dan juga ni semua daripada Van Ketab. Kepada belief system, itu semua Van Ketab. Saya berjumpa dia, benda pertama yang dia tanya saya adalah, kenapa kau trade? Kita jumpa Mak Saleh, kan, muka dia dari dulu sampai dia meninggal, muka tua je. Muka dia sebab dia badan orang, dia badan, dia big frame lah. Muka dia pun nampak tua kan. Dia pakai cermin mata. Muka dia tua. Saya first time jumpa dia, wife dia orang Malaysia tau. Ya? Saya jumpa dia tahun, tahun berapa tu? 2011. Saya jumpa dia dekat Malaysia tu. Saya jumpa dia dan dia kat sini bercuti, bukannya dia bagi talk, bukan bagi apa. Dan apa yang saya sebab wife dia, bini dia orang Malaysia, orang Perak, tak silap saya, orang Perak, Manjung ke mana, Ipoh ke Manjung, macam tu lah, saya tak ingat. Wife dia seorang Indian Malaysia. Apa dia, soalan pertama dia tanya saya, kenapa kau trade? Saya tanyalah, saya jawablah, nak buat duit. Yelah, semua orang buat duit. Semua orang nak buat duit. Kenapa kau berbeza daripada orang lain? Sebab saya tahu trade. Saya cakap dia, kita pun tak tahu dah jawab apa kan. Okay, kalau macam tu, apa expectancy system kau? Expectancy dia withdraw. Dia jawab macam tu, tak tahu. Kalau satu trade aku letak duit, sekarang ni boleh dapat berapa? Aku katalah satu entry aku letak $100. Dia tanya saya, $100 letak, berapa boleh dapat? Ui, kita nak jawab tak boleh jawab tau. Saya jawab macam mana? Tengoklah, kalau market okey, bolehlah kan, kita masuk sikit, atas ni layer satu lagi. Saya tak tahu nak jawab macam mana. Nak jawab macam mana tak tahu kan. Saya dah ada sistem 3711, dah ada, dah hampir lengkap pada waktu tu. Saya boleh katakan hampir, sebabnya kita pada waktu tu kita tengah finalizekan kepada ni. Saya tengah finalizekan kepada benda ni. Nanti kita akan cover benda ni ya. Pusingan kali ni kita akan cover benda-benda ni. Kita tengah finalizekan benda ni. Macam mana nak buang ni? Okey, kita tengah finalizekan benda ni ya. Pada waktu tu. Yep. Okey. Kita tengah finalizekan pengertian untuk di sini. Kepada fractal punya separation. Ada something lah untuk dia punya black box. Ni semua black box tau. Kalau anda nak tahu apa yang saya kongsikan, saya cuma tak dapat nak bagi black box tu kepada anda. Sebab dah dapat lesen. Tu yang siapa tanya saya, Kimi, takkan nak tunjuk semua ni? Katanya dulu saya punya partner semua bising kan. Dia orang dah give up dah. Saya kongsikan semua. Dia orang pun tengok, dia orang kata kau boleh lah kan. Dah discuss semua, okey. Saya kongsikan. Cumanya saya tak dapat kongsikan the actual black box. Bukan ada korang ada pun dia punya sistem, dia punya platform untuk nak guna dia. Kalau kat XM kita guna MT4, MT5. Okay, kita cuma nak finalizekan benda ni. Maksud dia kat sini adalah bila price buat higher high, contohnya price ni high, ini low, ini high, ini higher low. Ini tak ada higher high. Ini tak ada higher high. Lepas tu dekat stoch dia buat macam ni. Break. Yang dekat sini stoch dia break.
Jadi kita tahu Stoch ni momentum. Jadi kita tahu this move datang dengan momentum. Sekiranya dia merupakan struktur motif 1, 2, 3, 4, 5, higher chances ini adalah 1 ataupun high dalam degree yang lebih kecil. Wassalam Rosdi. Ini adalah high dalam degree yang lebih kecil. High low, jadi kita akan start count yang baru. Dia semuanya counting kepada Stoch. Counting kepada Stoch. Dan di sini wajib kena ada RSI punya divergence. Maksudnya dia adalah satu motif. Alah, fikir anda, itu semua adalah logik dia sebenarnya. Saya kongsikan, bukan saya tak kongsikan sebelum ni. Cumanya sebelum ni, semua ni dalam nota. Bukan benda baru. Tengok, ni nota lama ni. Ada yang kata, kenapa tukar kali? Balik nota. Tak ada tukar. Ni semua nota lama. Ni nota lama. Mana dia? Ni nota lama ni. Ni nota lama. Bukan nota baru. Nota lama. Bukan nota baru. Cumanya saya letakkan dalam grafik tu je. Okey. Dah, apa yang saya nak tunjukkan bahawa teknik dah ada. Cuma yang Vantap tanya kepada saya soalan yang saya tak dapat nak jawab. Yap. Kerana dia melibatkan kos. Bukan tak nak bagi, tak boleh bagi. Dia macam anda minta kepada CIMB apa rahsia dia buat, rahsia perniagaan dia. Mana dapat? Okay. So, yang ini dah ada. Tapi banyak soalan Vantap saya tak dapat jawab. Sebabnya, kebanyakan soalan dia melibatkan proses yang sebelah sini. Proses yang sebelah sini. Bukannya sebelah sini. Dia tanya sistem. Jadi sistem kau kalau market macam ni, kau trade macam sama je. Ya, saya sama. Apa dia punya prestasi? Alamak. Kita cuma tengok berapa withdraw. Padahal teknik akan mempunyai prestasi berbeza kepada pergerakan market berbeza. Kita ada normal market type, kita ada fast market type, kita ada quiet market type, kita ada volatile market type dan pelbagai jenis market type yang lain. Jadi sebab itu dalam sistem 3711, kita cuma trade normal ataupun fast market type. Kita tak trade pun yang lain. Maksudnya bila ada trend dengan dua fraktal, kita letakkan benda macam tu. Fast ataupun normal. Volatile market dan juga quiet market kita tak trade. Itu sistem 379. Jadi kita dah settlekan benda tu. The thing is, kita ingat itulah segala-galanya trading. Tak. Kita nak dapat duit daripada market, tapi kita tak ingat, kita tak lihat apa yang kita akan spend untuk dapatkan duit daripada market tu. Di situlah benda yang paling susah nak buat, iaitu nak buat inventory, lihat dalam kita. Benda yang paling susah nak buat dalam semua ni sebenarnya di sini. Menetapkan kepercayaan yang benda masuk akal. Ya, Sumbi. Benda, kalau nak tahu, kalau siapa yang pernah baca buku-buku Vantap, separuh buku beliau, kecuali buku untuk Definitive Guide to Position Sizing, buku-buku lain beliau, kalau anda baca, buku dia separuh cerita ni. Separuh. Setting belief. Belief setting. Separuh. Anda buka Super Trader ada 200 lebih page. 100 lebih page, benda ni je. Aku beli buku ni 100 lebih page, cerita ni je. Buku apa lagi?
Apa nama buku dia? Buku yang pel biru, pel merah tu. Pel biru, pel merah tu. Buku apa? Apa nama? Allah. Tak jalan pula otak saya. Dah lama sangat. Buku dia, saya, buku ni, saya dah belajar. Buku saya takkan pinjam kepada orang. Orang tu tiap hari dengan kita, student pun, kita pinjam kepada dia. Dengan dia hilang, dengan buku pun hilang. Rupa dia manage fund. Biasalah buat pool account kan, lepas tu hilang. Ingat nak berubah. Dengan aku pening. Buku pun hilang. Dalam buku, saya tak kisah pasal buku. Masalahnya buku tu susah nak cari. Ada satu buku tu. Buku tu susah nak dapat. Dia punya hard copy. Saya ni, kalau kebanyakan kita pun sama, Rosli, Fahmi kan. Buku ni, kalau saya nak baca, boleh kita download, beli online kan. Tapi saya tak dapat belajar cara tu. Saya kena print. Kalau dalam yang PDF apa semua tu, kalau dia 200 lebih page, saya akan print, saya akan baca. Saya kena pegang. Kau gelak ke situ? Saya kena pegang. Dahlah buku tu susah nak dapat. PDF dia tak ada. Saya cari macam-macam tempat. Saya cari buku one of Batam punya buku. Pinjam kat orang. Mula-mula, okey, dia ada tanya soalan 2-3 soalan. Lepas tu dengan dia hilang. Saya tengok Facebook hilang. Instagram hilang. Habis dengan buku-buku aku hilang. Aduh. Pening kepala. Buku tu separuh cerita ni juga. Tapi belakang dia cantik. Buku Batam semua macam tu. Kecuali Definitive Guide to Position Sizing Model. Dia kena ada fizikal lazim. Kena pegang. Kita conteng-conteng. Tak ada. Saya tak conteng buku. Saya highlight tak. Saya akan ambil screenshot. Saya ambil screenshot. Sekarang ni dah zaman moden, lazim. Ambil screenshot. Lepas tu save kat PDF. Ambil cuma yang poin penting je. Poin penting je. Saya buat macam tu. Saya ambil gambar dia. Lepas tu hantar kat Telegram. Telegram ambil cut paste masuk dalam dalam Paint ataupun Word. Lepas tu saya jadikan PDF untuk saya sendiri. Lepas tu conteng-conteng lah kat situ. Buku sayang nak conteng. Dah lah buku tu susah nak dapat. Allah. Kalau dia ada, saya minta. Tak ada, saya tak minta lain. Hantar buku balik je. Apa-apa cerita kau. Hantar balik je. Hantar dekat guard kat bawah tu. Anda tahu rumah saya kan? Hantar kat guard bawah tu. Lepas tu suruh guard call saya. Saya tak perlu jumpa anda pun. Hantar buku je. Buku tu, ya Allah, susah aku nak dapat buku tu. Yes, sistem rating itulah SQN. Sistem rating expectancy are multiple to Kimi. Tapi anda kena tengok market type apa. Bila tengah test sistem, anda test dia bersama dengan market type. Dalam market macam ni, apa pergerakan dia? Dalam market macam ni, apa dia punya pergerakan? Jadi barulah anda punya test, anda buat sekali jalan. Buku pel biru, pel merah, nospan. Bukan nospen, nospan tu, Kit. Tak payah cerita lama tu, Kit. Kadi, Kit. Okey. Okey. Elemen paling penting dalam trading. Kita. Bukan teknik. Teknik tu ambil kat YouTube, ambil je mana-mana, semua bagus. Ambil je mana-mana, semua bagus. 3711 bagus. Bila market sesuai kepada dia, bila market trending, dia champion. Cuba masa market sideways, hancur. Sistem distribution system untuk volume, New York close system, kalau setakat teknik semua bagus, tapi kena kepada market dia. Persoalannya disiplin kita nak pakai teknik tu. Kalau anda duk masih sekejap entry banyak ni lot, saya paling senang anda nak tahu orang tu bagus tak bagus trade, paling simple.
Anda nampak lot size, Anda tengok dia punya SS profit. Anda tengok lot sizing dia. Lot sizing dia. Adakah dia ada position sizing model ke tak? Di situ anda tahu orang tu berfikir secara holistik dalam trading dia. Dan dia ni boleh diharap. Ada losses, ada winners, tapi dia mengikut kepada dan dia akan turun ataupun naikkan position sizing dia kepada prestasi, performance. Bukannya cuma kepada kenaikan equity. Di situ kita nampak dia punya prestasi. Bukannya cuma kepada ni ya. Jadi dalam pusingan kali ni kita akan banyak masuk kepada position sizing model. Jadi apa kita perlu buat? Mana anda nak mula? Hari ni kita baru pengenalan. Saya rangkumkan saja. Penetapan kepercayaan. Tolong buat. Tolong buat exercise ni. Saya tiap kali kita masuk pusingan mengenai pembentukan minda pedagang, benda lain anda tak perlu buat. Kalau anda dengar 10, 11 saya punya siri pendidikan, 10 ataupun 11 siri pendidikan saya, kalau tak faham apa pun, tolong buat yang ini. Yang ini. Ini yang paling penting. Penetapan kepercayaan. Apa dia? Penetapan kepercayaan tu adalah benda ni. Tolong buat benda ni. Tuliskan apa kepercayaan anda kepada bidang dagangan. Apa yang anda percaya, saya seorang scalper. Tulis. Apa yang anda bolehi, masuk cepat, keluar cepat, hilang pun cepat, dapat duit cepat, withdraw cepat, depo pun cepat. Letaklah tulis. Saya news trader. Apa anda bolehi? Masuk market cuma pada masa yang ada news sahaja. Kan? Kepercayaan. Jangan trade waktu news. Ada seorang lain, seorang trade news, seorang trade tak news, saya tulis. Apa yang dapat kurang volatility dalam pasaran. Jadi tak ada kena libas atas bawah. Tulis. Kan? Buat 20 ke 30 dia. 20 ke 30. Paling kurang. Bukan 5, bukan 6. Tulis dia je. Bulan pertama buat tiap-tiap minggu. Tulis dia. Tulis. Buat macam brainstorming. Tahu tak? Ambil pen, ambil kertas, tulis saja. Jangan angkat pen kertas tu. Tulis, angkat untuk pergi next number lah. Mencurah apa juga yang anda fikir. Di sini tak ada betul, tak ada salah. Tulis je. Tulis je semua ni. Lepas tu, apa anda bolehi? Buat dia tiap-tiap minggu. Tolonglah buat benda ni. Anda nak perubahan pertama, buat benda ni. Simple. Orang tanya saya, bang, nak belajar trade, buat benda ni. Bang, 3711, buat benda ni. Bang, Elliott Wave, buat benda ni. Sequence chart, buat benda ni. Even sequence apa semua tu tak penting. Ini paling penting. Saya kalau tak ada benda ni, saya mengarut. Faham? Saya buat benda ni tiap-tiap minggu. Sejak 2011, tiap-tiap minggu sampai sekarang. Saya pernah berhenti buat dia selama 3 minggu. Ui. Sebab waktu tu pun waktu tu pun saya tengah saya tak ingat apa. Sibuk pasal something. Saya tak ingat. Tu pergi China. 2014. 2015. Saya berhenti 3 minggu je. 3 minggu saya berhenti. Saya start sedar bahawa saya mula buat mistake dalam trading saya. Mistake tu bukan kena stop loss. Mistake tu tak ikut teknik saya sendiri. Dulu first buat sebanyak mungkin. Paling yang saya sebut tadi paling kurang 20 ke 30 average. Kalau anda ada lebih lagi tak ada salah. Buat macam Kimi buat tu. Lepas anda buat, baca balik. Jangan baca terus. Bagi sebulan lepas anda buat yang pertama, sebulan, minggu pertama, minggu kedua, minggu tiga, minggu keempat, buat tiap minggu. Tulis je. Lepas tu anda baca balik. Anda akan kagum dengan diri anda.
Betul tak gini? Anda akan kagum dengan diri anda. Banyak benda yang kadang-kadang luar alam. Kalau anda nak ceritakan orang lain pun anda rasa malu. Betul tak? Nak ceritakan orang lain sebabnya apa yang anda perolehi, adakah betul anda perolehi benda tu? Contoh, kepercayaan. Saya percaya kepada short term trading, di mana saya scalping sahaja. Apa yang anda perolehi? Oh, saya masuk sekejap je. Biasanya kurang daripada 5 minit. Biasa ni. Soalan saya, ada berapa malam bulan lepas ataupun dalam 3 bulan di belakang ni yang ada peluh sejuk tengah malam tengok float? Yang scalping tadi. Yang dah hold dari 3 hari. 3 hari. Itu paling kurang. Masuk hari ketiga peluh sejuk. Malam-malam tengok chart sebelum tidur. Apalah aku masuk situ. Bilanya kau nak turun? Ada tak? Kalau ada, keluarkan benda ni dulu. Sebab anda tak buat pun apa yang ada tulis. Faham? Yang peluh sejuk tengah malam tu, boleh? 3 hari sekap. Kalau 3 hari, okey lagi. Saya pun... Ni. US3. US 500. Ni Ingat masa Hillary Clinton dengan Trump dahulu? Ingat tak? Hillary Clinton dengan Trump 2016 kan? Mana dia? 2016. Ingat tak cerita ni? 2016. Waktu ni? 2016, 2017, 2017. 2016, ni. Waktu tu Trump menang. Ingat tak? Waktu ni. Kat sini. Trump menang. Kan? Apa orang kata? Kalau Trump menang, market jatuh. Ingat tak? Siapa ingat waktu tu? Saya ada seorang. Orang Brunei. Orang Malaysia ni pandai. Orang Brunei dia pandai juga. Seorang dia tu dia tak pandai. Okay. Saya banyak cerita fundamental waktu tu. Saya banyak cerita fundamental 2016, 2017. Dia shut down. Market mula-mula waktu Hillary Clinton kalah, market jatuh. Ingat waktu ni? Kita pergi time frame kecil sikit. Yang sini. Bulan 12. Yang sini lah. Market jatuh. Market Trump dengan Hillary Clinton. Lepas tu presidential election. Lepas tu market jatuh sekejap. Lepas tu Trump umumkan infrastructure project fiscal policy dia. Market jadi macam ni. Tak kisah. Saya lagi orang terasa, lagi saya suka. Saya tak sebut nama je. Kalau dia ada, baguslah. Anda tahu. Dia kakak perempuan. Dia short. Dia ni scalper. Tapi yang best dia ni hebat tak hebat, dia scalp index. Dia scalp index. Dia okey. Saya tahu dia. Tapi masalahnya, ni yang dia jenis trader. Saya dah bagi tahu berkali-kali. Dia depo, dia jaga duit. Dia buat macam ni. Satu hari dia akan depo sebanyak $100. Waktu tu dekat XM belum ada MT5. Belum ada. Maksudnya anda belum dapat trade 0.1. Anda cuma trade 1 lot. Waktu tu saya tak ingat. Saya rasa lah anda dapat cuma trade, kalau tak silap saya, maksudnya 1 lot. Dia trade 1 lot. Besar. Dia masuk. Lepas tu float. Apa dia buat? Sebab sebelum ni dia buy. Dia buy. Sampailah Trump confirm menang. Waktu tu kita ada opinion poll katakan Trump kalah, Hillary Clinton menang, kan? Lepas tu tukar-tukar, sekejap menang, sekejap kalah, sekejap. Dia pun kan tak mungkin Trump kalah, market akan naik. Jadi belilah.
Dia dah banyak untung sebelum tu. Okay. The thing is, the moment Trump kalah, dia keluar dia punya ni. Dia kata, tak mungkin. Market akan jatuh. Okay, dia dah ada satu plan. Dia pergi short. Dia intraday bukan scalper. Dia intraday. Okay. Dia pergi short. Ni dah float, dia masuk lagi 1,000. Dia banyak duit. Berduit, banyak duit. Market naik. Yang lepas Trump punya speech dekat Kongres, lepas Trump punya acceptance speech, di mana dia umumkan $1 trillion perbelanjaan untuk pembangunan infrastruktur serta tax cut dan pelbagai lagi. Jadi market naik. Market naik. Waktu tu interest rate low, kita ada very accommodative. Fiscal very accommodative, monetary also very accommodative pada waktu tu. Okay. Dan apa yang jadi adalah market naik. Dia tambah lagi $10,000. Dia tambah. Top up. Saya duk tanya kat dia, sebab waktu tu dia datang ke, dulu kita ada kelas dekat Oasis tau. Dulu dekat Damansara ni. Jadi hampir tiap minggu kita ada kelas, hampir tiap masa kelas dia datang. Dekat nak pukul 3 dah. Thank you Rosli. Jadi apa yang dia tunjuk kepada saya, akaun dia memang merah menyala lah. Sini dah berapa puluh ribu, dah berapa puluh ribu, berapa ribu dah dia ni kan. Saya kata, ni trade bukan intraday je. Tak. Ni dia akan jatuh. Macam ni. Kenapa saya tunjukkan benda-benda macam ni? Sebab apa yang poin saya adalah kita ada satu mentaliti macam ni tau. Bila anda sedang pakai any teknik, ada few times teknik berkenaan berjaya, tak semestinya teknik berkenaan tak ada losses. Tak ada benda holy grail. Tak ada benda yang tak ada loss. Kalau anda nampak orang duk cerita kepada anda tak reti loss, jangan dengar orang tu. Kita ada pada tahun 2020, 2019 kan. Ada satu fund, semua tahu cerita ni kan. Tak ada loss bertahun-tahun. Apa jadi? Dengan broker hilang, dengan dia hilang. Dengar, pernah dengar tu? Ada dengar. Ada lagi broker tu, tapi itulah. Faham cerita saya ni? Boleh? So, take back apa yang anda nak dapatkan hari ni, tolong start buat. Benda pertama ni dahulu. Besok kita akan pergi lebih lanjut lagi mengenai penetapan kepercayaan. Sebab ini adalah core segala-galanya. Dari sini kita akan tentukan pembentukan objektif. Ini adalah bahagian kedua. The moment anda nak letakkan objektif yang achievable, tu yang boleh dicapai, kepercayaan ni kena sesuai kepada manusia. Jangan cerita planet Pluto pun dah tak jadi planet. Tahu tak? Pluto dah bukan jadi planet. Dulu sekolah dulu kita Pluto tu planet. Sekarang Pluto dah tak planet dah. Jangan kepercayaan yang luar daripada Pluto. Faham? Bukan dunia lagi dah. Dia jauh sangat. Saya percaya dengan saya punya sistem dagangan, saya tiap-tiap tahun boleh menyumbang kepada perbelanjaan bulanan saya. Ya. Anda sedang letakkan dalam risiko. Cerita macam mana pun anytime dia boleh hilang. Besarkan kepada pasif. Bukannya besarkan kepada aktif. Bukannya besarkan kepada risk. Ni kita akan ceritakan portfolio pada minggu ini, sepanjang minggu ni. Dan kalau anda mula perasan, kita punya nota-nota ni, nota-nota untuk technical, saya ada ubah few things. Bukan ubah, saya tambah grafik. Few things, jadi kita pun dah masuk kepada sequence. Jadi pusingan kali ni akan lebih banyak kepada indikator. Sebab struktur semua dah nampak. Cumanya kali ini kita akan banyak cerita kepada oscillator, kepada indikator lah. Okey? Jadi itu saja. Esok, hari ni apa aku dapat? Ni. Fikirkan apa yang anda offer kepada market untuk anda ambil daripada market.
Okey, fikirkan benda tu. Bermula dengan lihat diri kita. Lihat kepercayaan kita. Boleh? Kita sambung selepas ni. Kita akan bersama dengan, saya akan ditemani oleh Azni selepas ni untuk kita melihat kepada analisa pasaran. Jumpa lagi, jangan ke mana-mana. Berhenti rehat sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.